Mana Pak Maun? Pak Maun, Pak Maun. Hang Tuah tak ada? Tolong tu awal. Ha. Pak Maun ni mana ni? Semalam tu pergi kelab malam lah tu. Tak boleh balik lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baik. Okey, bagus. Saya amat teruja sekali bersama dengan anda semua. I am very excited to be with all of you at the start of our session today. Today is the 9th of July. Dan saya harap anda rasa teruja. Benar-benar teruja dan sungguh-sungguh teruja bersama dengan saya. Ya ataupun tidak? Ya, bagus. Jika anda benar-benar teruja, sungguh-sungguh teruja dengan saya, on lah mikrofon. On lah kamera. Kenapa tak on kamera ni? Kenapa tak on mikrofon ni? Kata suka. Tak apalah, dengan anak pun tak apa. Dudukkan anak. Okey, kalau ada kucing pun tak apa. Dudukkan kucing tu sekali. Okay, Elsa, Yuna, switch on your camera. Ramos, switch on your camera. Okay, Elsa, okay, Ramos, okay, good. Okay, faham lah kita ni dalam musim working from home ya. Pagi-pagi dia fresh sikit. Betul. Cuma nak pesan aja ya. Kita ni dalam apa tu dalam working from home ya. So we are in the working from home mode. However, I would like to remind all of you that we need to observe working hours. Okay? Working hours tetap working hours 9 sampai pukul 5. And it is also good practice during working hours to be camera ready. Camera ready tu maksudnya kita bersedia sebab sepanjang hari kita bekerja daripada rumah pukul 9 sampai pukul 5. Kemungkinan bos akan telefon kita, pelanggan akan telefon kita, tenant akan telefon kita ya, nak bercakap dengan kita, maka kita perlulah on camera. Kita perlu on camera. Jadi kita kena camera ready bila-bila boleh on camera. Ya, jadi tak adalah minta maaf lah saya tak sedia lah, minta maaf lah tak sikat rambut lah, minta maaf lah dan sebagainya kan. Sebab we are working from home and we need to observe working hours. Syarikat kita, majikan kita telah membayar kita untuk bekerja dari rumah. Kan? Jadi masa kerja kita 9 sampai pukul 5 adalah hak milik majikan kita. Okay? Diorang dah beli masa kita. So we need to respect that ya. Okay. Jadi ni Elsa on lah kamera Elsa. On. Okay, get ready ya. Saya punya internet kejap ada kejap tak ada kalau saya on. Itu tak apalah. Itu teknologi ya, masalah teknologi ya. Okay, so no problem. Saya tidak tutup sebab takut tiba-tiba terputus. Okay, faham. Okay, ambil gambar dulu ya. Ambil gambar. Kenangan. Bagi tanda kita semua dah masuk pejabat, dah boleh kerja ya. Okey, bersedia. 1, 2, 3. Sekejap, saya nak ambil. Siapa nak ambil? Okey. Senyum manis pagi-pagi. Okey. Okey, bagus. Ya, bagus. Okey, tepukan kepada diri anda kerana anda semua telah hadir pada awal pagi ini dalam kursus kita. Terima kasih. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita naikkan semangat kita, kita suntik semangat kita dengan cara biasalah bila saya membilang 1, 2, 3, saya minta anda semua untuk serentak kita jerit. Yeay! Okey. 1, 2, 3. Yeay! Okey, bagus.
dan puan-puan, dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, kalau kita boleh pilih, memang kita nak pilih buat benda yang kita suka saja. Ya. Jadi kalau kita dapat kita penuhkan keseluruhan hidup kita dengan kerja-kerja kita yang kita suka aja. Kita bertemu bersama dengan orang-orang yang kita suka saja. Memang yang terbaik. Tetapi malangnya kehidupan tidak begitu, ya. Kita tak dapatlah bersama dengan orang yang kita suka aja. Sebab kadang-kadang kita terpaksa bersama dengan orang yang kita kurang senang, orang kita kurang suka kerana keperluan kerja dan sebagainya, ya. Contohnya kalau kita nak mengantar nak mengantar Shizuka ke Frame Center untuk bertemu dengan tenant yang suka jemur bahan suplemen dia di luar pejabat dia untuk bagi nasihat, tolonglah jangan jemur barang-barang dia di luar di walkway, mesti berkerut buka kan. Mesti berkerut buka. Famous je tu kan. Memang famous je tu. Kan, memang orang tak suka kan. Tapi walau bagaimanapun dia tetap tenant kita kan. Kita terpaksa juga jumpa. Macam saya bagi tahu dengan technician kita sana, ambassador kita Nizam, macam mana pun awak kat sana, itu center awak dan dia adalah tenant awak. Jadi tak boleh lari, ya. Cannot run. Itu kerja kita. Kalau kita boleh pilih kerja, kita pun nak buat kerja yang kita suka saja. Saya kalau ada pilihan, saya nak jadi pelakon. Kenapa saya nak mengajar hari-hari? Saya suka lagi jadi pelakon. Kan? Tetapi malangnya, saya mungkin kurang handsome ke, kurang bakat ke, kurang kabel ke. Jadi tak ada peluang jadi pelakon. Jadi apa yang saya boleh buat? Saya boleh kenalah jadi cikgu kan. Jadi ini adalah pilihan yang kedua atau ketiga lah kan. Tapi tetap kena buat. Kalau tak buat, tak dapat pendapatan. Kalau tak dapat pendapatan, maka bagaimana kita nak hidup? Bagaimana kita nak sara hidup kita dan juga keluarga kita? Ya, saya harap kerja di MTDC adalah pilihan pertama anda. You really like it and you really want it. Ya, betul ke tidak? Betul. Betul kan? Kalau betul-betul kerja di sini, ya, something which you desire, you like and you want, jadi kita kenalah senyum. Tak payah nak suruh senyum dan memang kita senyum. Tak perlu nak suruh datang awal dan memang kita datang awal. Tak perlulah nak minta tolong lah. Hari ni boleh tak balik lewat? Ya, bersedia. Memang balik lewat. Memang suka balik lewat. Kan? Sebab ini kerja yang kita suka. Malangnya pula, mungkin kerja ini ada secara terpaksa. Tak ada pilihan lain. Tak ada majikan lain. Tak ada tempat lain. So this is what you have to do because there's nothing else. Nothing better than this. So kalau nothing better than this, selain daripada kita perlu menyedari hakikat yang kita perlu bersyukur kerana ini adalah satu kerja bagi kita, maka kita juga perlu untuk membangkitkan semangat kita. Kalau kita suka, tak perlu nak bangkitkan semangat kita. Semula jadi semangat kita bersemangat. Ya? Contohnya makanan ya. Kalau Yuna makan, diberi makanan yang Yuna suka. Apa makanan yang Yuna suka? Chicken rice. Yuna suka makan apa? Coklat. Korean food. Korean food. Bibimbap. Betul tak? Bibimbap apa? Bibimbap. 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 Kalau bagi bibimbap tak payah nak suruh. Okey, makan, tak henti-henti makan. Orang Perak kata hujan pun berhenti. Okey. Tapi Yuna tak berhenti makan sebab makanan kegemaran dia. Senyum aja bila dia makan, selera aja dia makan. Kan? Tetapi kalau misalnya kita bagi Yuna, minta maaf lah hari ni tak ada makanan Korea, ada tosai je. Tosai je kan? Terpaksa nak makan tosai tu. Terpaksa nak makan. Tak nak. Kau tak makan, lapar mati. Jadi terpaksa nak makan. Terpaksalah makan. Jadi bagaimana kita nak makan ni? Kita kena berlakonlah kita suka makan. Naikkan semangat kita supaya kita boleh makan dan telan kan? Jadi
kita kena berlakon lah, senyum, suka, excited, nak makan. Bagus datang selera. Yang bim bum bap tu tak payah nak datangkan semangat nak makan. Dah memang bersemangat nak makan. Tetapi untuk Yuna, kalau nak makan thosai, maka dia perlu naikkan semangat dia untuk makan thosai itu. Sama juga kita dengan majikan kita ya. Kalau kita memang pilihan kita, majikan kita ini memang kita suka, kita tak perlu untuk menaikkan semangat kita kerana semangat kita datang semula jadi. Tetapi kalau ini bukanlah pilihan utama kita, kita terpaksa ataupun kerja tu pun secara terpaksa, bukan pilihan je. Sebab terpaksa kalau boleh nak duduk rumah jaga anak, tapi tak cukup pendapatan keluarga, perlu membantu. Jadi terpaksa juga pergi kerja kan. Jadi kalau anda tidak ada pilihan, maka anda perlu menaikkan semangat diri anda perlu menyuntik semangat dalam diri anda. Ya, so you need to find moments of happiness, moments of excitement in the things that you don't like to do. Okay, barulah kita akan mula suka. Contohnya lah, kalau kita terpaksa berkahwin dengan orang yang bukan pilihan kita, keluarga paksa kita kena kahwin. Jadi apa? Terpaksalah kita cari perkara-perkara yang kita boleh menyayangi orang itu. Kita tak dapat nak menyayangi keseluruhan orang itu, mungkin bukan pilihan kita. Tetapi terpaksa juga kenalah cari perkara-perkara yang membuat kita sayang kepada dia. Contohnya apa? Apa-apa. Contohnya apa-apa je lah. Saya sukalah misai dia. Okey, misai pun misai lah. Kan? Kan? Saya sukalah dia rajin kerja. Kan apa? Dia tu memang rajin kerja, bawa balik pendapatan. Okey, itu pun boleh juga kan? Kan? Jadilah walaupun tak dipuji sebagai handsome dan sebagainya kan. Jadi kita kena cari. Sama juga bila kita kerja ni, kita kena naikkan semangat kita. Kita kena cari perkara-perkara berkaitan dengan kerja kita yang boleh menjadi kita suka dengan kerja kita. Contohnya, anda tak suka, semua tak suka kecuali ada peluang panjat bumbung. Kenapa? Bila panjat bumbung rasa freedom, boleh tengok jauh sampai ke horizon sana. Mungkin. Jadi itu je dia suka. Jadi dapat peluang panjat bumbung kan. Ataupun kita dapat membuat sesuatu di tempat kerja, ada satu benda yang kita suka. Itu yang kita kena fokus benda tu. Ya, benda tu mendatangkan kegembiraan bagi kita. Ya. Dan juga untuk menyuntik semangat kita, kita kena ada satu rutin. Satu benda yang boleh menaikkan semangat kita bila kita pergi kerja. Contohnya bagi saya, untuk menaikkan semangat saya untuk mengajar, jadi setiap kali saya mulakan sesi saya mengajar, saya mulakan sesi saya dengan penuh bertenaga. Yang jerit-jerit tu, 1, 2, 3, sama-sama kita jerit. Yeay! Semua jerit macam tu kan. Ini menaikkan semangat saya. Kan? Ini cara saya. Jadi awak pun boleh juga. Apa sajalah. Contohnya, mungkin bila masuk je pejabat, ya, masuk je pejabat. Hello, Assalamualaikum, good morning. Jadi itu mungkin signature awak. Setiap kali datang pejabat, masuk, good morning. Kan? Itu cara awak lah. Ada peraturan dekat pejabat kata tak boleh jerit Assalamualaikum bila masuk pejabat? Minnie Mouse? Tak ada. Tak ada? Tak ada boleh buat lah kan? Tak melanggar peraturan kan? Ya, taklah melanggar peraturan. Ya, cuma saya tahu ada satu peraturan je dekat MTDC. Bila kita berada di bilik boardroom, di atas yang di sebelah bilik CEO, tak boleh jerit-jerit. Setiausaha dia bagi tahu saya. Itu peraturan. Okey, saya patuh peraturan tu. Jadi bila buat program dekat boardroom, tak boleh jerit-jerit. Tapi yang lain tu boleh. Jerit je lah. Kan? Ada orang nak nyanyi, nyanyi je lah. Kan? Ada orang nak pakai ranggi, kalau boleh, pakailah ranggi kan. Kalau boleh di tempat kerja kita, tempat awak lah. Kalau nak dengar muzik sambil kerja, kalau boleh, bolehlah. Kalau tak mengganggu orang lah kan. Apa saja, ada orang bawa pokok kaktus, letak depan dia suka kaktus. Itu pun boleh juga. Hui, saya seronoklah pagi ni. Kenapa? Dah lama dah tak pergi pejabat. Saya nak pergi pejabat ni. Dah lama lagi. Kenapa? Saya dapat berjumpa dengan pokok kaktus saya. Apalah cerita pokok kaktus saya? Dah lama dah saya tinggal atas meja saya.
Oh, bersemangat. Kenapa? Nak pergi jumpa pokok kaktus. Tapi dalam pejabat lah. Apa sajalah. Apa saja kan. Ya. Contohnya pakaian juga. Macam pakaian. Ada orang kata, oh, okey. Kita ni tak boleh lah pakai rangi-rangi. Kita ada dress code kita. Kita ada dress code kita. Ya. Tapi kita boleh accessorize. Contohnya, kita nak naikkan semangat kita, mungkin kita pakai pendant ke, kita pakai brooch ke, kan, yang kita suka. Okey, menaikkan semangat kita, ataupun yang ranggi, kan. Letak, pakailah brooch ke, pakailah pendant ke apa ke, suka hatilah, kan. Asalkan kita tak melanggar peraturan, kan. Jadi tak boleh pakai semuanya ranggi, kita pakai satu benda yang menaikkan semangat kita. Boleh juga accessorize, ya. Jadi carilah satu perkara yang menyeronokkan anda di tempat kerja anda supaya anda akan suka dengan kerja anda walaupun anda terpaksa. Carilah satu benda yang menggembirakan, yang menyeronokkan anda di tempat kerja anda supaya anda suka pergi ke tempat kerja anda. Contohnya, saya sukalah awet yang jaga cashier tu. Jadi itu sebab saya hari datang kerja ke pejabat ni. Saya nak tengok cashier tu. Ataupun sukalah receptionist tu. Buka-buka pintu dia suka dia senyum lah. Itu receptionist yang meja dia depan basikal tu. Siapa receptionist tu? Yang meja depan yang belakang dia tu ada basikal tu. Siapa receptionist tu? Saya. Oh, awak lah. Terima kasih Yuna. Awak lah sebab kenapa saya suka pergi ke MDC. Ingat saya suka ke pergi MTDC sebab Puan Mawar panggil saya? Tak. Saya suka pergi MTDC sebab awak. Masuk je pintu. Wah, tengok. Awet receptionist. Kan? Jadi, setiap kali saya dipanggil ke MTDC, naik semangat saya. Seronok ada peluang jumpa awet receptionist. Kan? Apa sajalah. Apa saja. Mungkin kita akan jumpa kawan kita. Oh, sukalah datang pejabat tu jumpa si Zuka. Mari tengok. Jadi sukalah. Okey, apa saja. Sukalah pergi ke MTDC dekat menara tu sebab ada makanan dia sedap lah kat situ. Dia breakfast tu, ada lontong kat situ. Oh, best in the world. Pergi. Jadi carilah satu benda yang menyeronokkan anda. Jadikan ianya sebagai penyebab kenapa anda nak pergi ke tempat itu, nak berjumpa orang itu, nak memakai sesuatu dan sebagainya. Okey? Ya. Jadi saya nak bertanya kepada anda semua, apakah yang menjadi sebab anda gembira, suka, bersungguh-sungguh, gairah untuk datang kerja? Why? What can you identify and tell me one thing that is in your office or in your working environment that makes you excited to come to work? Ada tak? Okey, kita lah. Saya nak tanya dulu Yuna, apa benda yang menyebabkan anda teruja nak datang kerja? Wah. Ada kat MTDC, ada kat menara je ke? Apa dia? Sebab suka kot dengan environment dekat depan tu. Apa dia? Sebab buat kerja pun macam tak adalah macam bising-bising. Sebab saya seorang dekat depan kan. So macam bila buat kerja pun rasa macam tenang. Lepas tu ada rakan-rakan kerja yang department saya semua happy-happy. Rakan-rakan semua. Tak. Itu secara menyeluruh lah. Secara individu, secara personal. Jujur je. Sebab saya rasa suka kot dengan kerja saya. Benar-benar suka dengan kerja awak. Kerja awak menyambut tetamu kan? Tapi tak adalah setiap masa sambut tetamu. Betul. Tapi tak kisahlah. Mungkin yang menyeronokkan anda kerja terima parcel. Wah, sukalah bila terima banyak parcel. Saya imagine bila terima parcel ni, semua parcel ni untuk saya. Kan? Seronok. Mungkin juga kan berlakon kan. Apa sebenarnya Yuna?
You have to think. Sesuatu yang nak sangat pergi kerja ni. Nak benda tu, nak tengok tu ke, nak buat tu ke. Macam satu. Nak jumpa ada orang tu ke, nak makan benda tu ke. Tak pastilah. Tak pasti kan? Tak pasti kan? Tak apa. Tak pasti tak apa. Fikir dulu. Maksudnya belum pernah ditanya soalan ni dan tak terfikir. Ya. Ada setengah orang saya kata dia terpaksa memandu satu laluan nak pergi tempat kerja. Bosan nak lalu tempat tu, asyik jam aja. Tapi kan ada benda dia kata, sebenarnya kan dalam perjalanan ke tempat kerja dekat laluan tu ada satu pokok tu, pokok cempedak. Saya memang setiap kali saya lalu saya tengok je pokok cempedak tu. Sebab saya tengok dia sedang berbuah. Saya suka tengok buah tu dia kecil jadi besar macam cempedak besar kan, 10 kg kan. Jadi saya tengok perkembangan dia kan. Jadi hari-hari saya nak lalu nak tengok buah tu ada lagi tak. Hari-hari saya nak lalu saya nak tengok perkembangan buah itu. Jadi dia tak sabar, excited dia nak laluan itu. Nak pergi kerja ke tak dia bosan. Jadi dia fokus satu benda. Kan? So, pergi kerja ni apa? Kerja ni apa? Saya dulu masa saya kerja kat Shell dulu, bukan saya suka sangat pun kerja kat Shell tu. Tapi kan ada satu aktiviti dengan kawan-kawan saya yang make me look forward to working in Shell. Especially hari Jumaat. Betul tak? Saya dengan kawan-kawan saya, ada geng saya lah. Hari Jumaat, kita kan lunch break lama kan. So, kita ada nasi biryani hunting. Nasi biryani hunting. Bukan nasi kandar. Nasi biryani. Jadi saya dengan kawan-kawan saya, geng-geng saya masa tu, kita akan pergilah cari nasi biryani. Mahbub lah, Insaf lah, mana lagi kita pergi kan. Nak mencari nasi biryani. Hari Jumaat special. Jadi I look forward, especially hari Jumaat. Wah, seronok lah pergi pejabat hari ni Jumaat. Sebab ada peluang dengan kawan-kawan nanti. Nanti kita nak pergi cari nasi biryani. Mana pula nasi biryani kita nak try hari ini sebelum kita solat Jumaat. Jadi benda macam tu lah maksud saya. Okay. So you nak fikir dulu. Okay, Tok Mat. Apa benda yang menjadikan Tok Mat teruja, suka datang kerja ni? Apa? Setiap petang boleh mengeteh. Setiap petang boleh mengetih. Setiap petang boleh mengetih. Yang menjadi dorongan ni, adakah teh tu yang sedap? Ya Allah, sedapnya. Terlalu sedap. Mesti kat minum sedap tu. Itu sebab saya pergi kerja. Sebab ada peluang nak minum teh tu. Balik tu singgah nak minum teh. Kalau tak ada kawan pun saya pergi kak. Seorang tak apa. Hujan, banjir, panas, saya pergi kak. Sebab teh tu sedap. Ataupun sebenarnya teh tu tak berapa. Mengetih tu sebab nak jumpa kawan-kawan. Dapat jumpa kumpul dengan kawan-kawan. Kawan-kawan tu sebenarnya. Apa sebenarnya? Teh tu ke? Kawan-kawan tu ke? Cashier dia ke? Tak ada jumpa kawan. Kawan-kawan. Jadi sesi jumpa kawan-kawan tu. Yang mengetih tu is just the activity. Nak jadi sebab jumpa kawan-kawan. Tapi jumpa kawan-kawan tu, peluang jumpa kawan-kawan tu. Itu yang sebabnya pergi kerja kan. Jadi habis kerja ada peluang jumpa kawan-kawan. Bagus, tu Tok Mat ya. Okey, Linda? Linda siapa ya? Ni Minnie Mouse. Ni Snow White. Saya tukar nama ya. Sama juga kawan-kawan juga sebab masa kita kerja kat department kita, kawan-kawan department je lah. So time lunch tu yang best lah jumpa department lain, borak-borak, makan-makan. Jadi bukannya yang menggairahkan bukannya kerjanya, bukannya filing, bukannya jawab telefon, tapi yang menggairahkan ialah dapat jumpa kawan-kawan masa lunch time kan. Any specific friend atau siapa-siapa pun okey juga. Kadang setengah tu ada kakak tu, nak jumpa kat kakak tu. Siapa-siapa pun okey. Sebab kalau orang yang sama je tak banyak cerita kan. So kalau kita jumpa ramai kawan yang lain-lain, banyak lagi cerita yang kita boleh kongsi lah. Bagus. Udahlah pula tu bila kita duduk semeja, diorang tak boleh lari. Paksa kat dengar cerita kita kan. Kalau kat rumah siapa nak dengar cerita kita?
Okay, jadi ingat kawan-kawan so that is why you come to work kan. Okay, just focus on that one lah. Okay, ingat kan. Jadi kena teruja lah Okay, Tan Sri Rafidah, apa pula? Dengar tak? Dengar. Okay. Takut line kadang tak elok. Dengar. Kalau saya pergi office, saya suka sebab kat UPM suasana macam kita geng-geng lah, macam kalau bercakap jenis yang kuat ke macam havoc sikit lah. Sebab saya ni jenis yang tak suka macam sunyi senyap saja. Kalau jenis cakap gelak pun macam seronok lah. Macam kalau pergi, tapi kalau pergi HQ saya risau sikit sebab saya dia cakap jenis suka macam gelak ke kuat ke apa, macam alamak risau sangat. Kalau kat UPM macam kita tak kisah sangat kan. So macam latih kat sana pun jerit-jerit je. Macam itu kan. Betul. Rindu tu. Kan Rozi kan? Kita satu bilik kan. UPM memang kecoh, aku tahu UPM. Memang kecoh kan. Okay. Apa tu memanglah ada tempat-tempat tu kesenyap lah, macam misalnya je bila saya kat mengajar di boardroom kan sebelah bilik CEO tu, memang saya kena sejap. Sebab dah pernah kena sound dengan sekretari dia. Takut saya dengan sekretari CEO awak tu. Okay, tapi itulah sebabnya. Jadi kenapa? Sebab mungkin kita kat rumah tak boleh bersukaria macam tu, tak boleh happy-happy, tak boleh nak sukakan suara kan. Nanti apa pula anak fikir, apa pula mentua kita fikir ke, apa ke suami kita fikir ke. Jadi pergi ke pejabat, I can be myself. Jadi itu yang sebabnya kita Puan Rafidah pergi ke pejabat. Okay? Jadi Puan Rafidah dah identify dah sebab kenapa suka pergi ke pejabat. Baguslah tu. Okay, yang lain ni pula Elsa. Elsa. Saya kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan dan kerja saya lah. Memang excited dengan kerja lah. Saya nak kata excited, kena excited lah sebab itu sebahagian daripada ibadah kan. Okay, itu tolak tepi lah. Kena excited tolak tepi lah. Ini apa benda yang tak payah nak berlakon, tak payah nak paksa. Memang excited buat benda tu. Atau jumpa orang tu. Ikan Kak Lily. Jumpa ikan. Jumpa ikan? Apa tu jumpa ikan tu? Itu buat hilang stres. Orang bagi stres pandang ikan tenang sikit. Elsa ada ikan Habis CEO siapa kasih makan ni? Dia ada ikan dalam kolam ke? Dia ada ikan dalam botol ke? Apa dia ni? Akuarium. Tak adalah dalam kolam. Akuarium kecil. Ada Abang Azhar datang bagi makan. Terima kasih Datuk. Itu yang buat Elsa excited pergi kerja ya. Tak kisahlah. Ikan pun ikan lah, kucing pun kucing lah, apa je lah kan. Jadi benda tu menjadikan kita excited kan. Ikan tu tunggu saya lah. Seronok lah jumpa ikan ni. Dah lama lah tak jumpa ikan ni. Saya mesti pergi kerja setiap hari. Nak tengok ikan tu. Nak tengok perkembangan ikan tu kan. Okay. Itu kalau itu dia baguslah. Kan? Jadi itu tak payah dipaksa. Kalau memang suka, ia akan datang semula jadi. Dan menyebabkan kita nak pergi kerja. Jangan lupalah. Apa sajalah. Ya. Okay, bagus Elsa. What about you, Ada? What is the one thing at work or your working environment that makes you excited to go to work and look forward to go to work every day, Ada? Excited is not every day excited lah. Sometimes there's excitement to go to work. What is it? But main thing is to go and get my work done, especially deadline kan. And then there's a lot of document you have to refer. You really need to go slightly early so that you can focus better. But that Ada, that one is something that we are paid for. And you do it because you are a responsible executive and manager. That's why you do it. Yeah. But if you are not paid to do it, you wouldn't do it. So I'm asking you one thing. Name one thing at the workplace that makes you go there
whether you're not paid or not, because you're excited. You're naturally Oh, excited. whether not pay or not. Ah, Oh, okay. ah, The excitement is ah. I can buy the roti canai near the mama. Huh? Why? Is The the dal roti curry canai the is best really, roti canai in the world? roti canai sometimes garing lah, sometimes not so, but their dal curry is very nice. Wow. So Yeah. so you look forward to the dal. You look forward to go to the office because you get the opportunity to eat roti canai with the dal curry, and the Yes, dal the dal curry curry. is the best dal curry in the world. To me, Yeah. it's the best. Yes. Yeah. So that's one thing. Yeah. So I think even after your retirement, you will still go for the Yeah, dal curry. sometimes morning, my husband also go with me. So after breakfast, he go to his office lah. See. So when times are down, when the clouds are dark, okay, and you feel gloomy and you don't feel motivated to go to work, remember this: the dal curry. You go to the office, you get to eat the dal curry, which is the best dal curry in the world. Okay. So anchor. Okay. So that one should be in your mind and should remind you that there is something to look forward to by going to the office. Okay, that's what I meant. Okay, thank you for sharing. Okay, Yuna dah jumpa dah. Apa benda? Apa dia Yuna? Sebab saya pagi-pagi saya naik MRT. Betul? So saya suka berjalan pagi-pagi tu kot yang buat saya rasa macam tu je semangat nak pergi kerja. Kalau tak ada kerja, tak adalah peluang nak berjalan ya, naik MRT kan? Tak ada je nak keluar pagi-pagi. Tak ada keluar pagi-pagi. Jadi itu menjadi dorongan kita kan. Kita tak dibayar untuk jalan pagi-pagi tu, tapi kita dibayar pergi kerja. Kita pergi kerja. Tapi kita dapat peluang untuk jalan pagi tu, itu yang mahal tu. Itu yang mahal tu. Macam dal kari Eda tu. Saya pun nanti nak tanya Eda, restoran kedai mana tu yang dia kata dal kari best in the world tu, nak rasa nanti ya Eda. Yeah, the parking lot. The parking lot. makeshift one. The makeshift one, not the metro curry, the makeshift one. The makeshift one at the back of the building. No. Parking lot outside. Outside. Bawa pokok tu. Not the basement parking ya. Tak. Basement got no dal curry. Yeah, of course. No curry. Yeah, no dal curry. Okay. That's something I will try. Okay. Bagus. Okay. Lepas tu Shizuka, apa benda yang menjadikan anda begitu bersemangat mendorong anda pergi kerja? Jumpa kawan-kawan je sebenarnya. Jumpa kawan-kawan? Siapa? Nazarudin ke? Taklah, tak adalah. Tok Mat, kalau dulu Pak Moon kerja UPM, so pagi-pagi kalau datang awal boleh breakfast dengan diorang ni. Itu sebenarnya kan, bukannya kerjanya, itu sebenarnya dapat jumpa dengan Pak Moon. Kan? Itu sebenarnya. Ni Tok Mat, kita orang selalulah kalau dulu pergi breakfast. Breakfast kat mana? Kalau tak kedai Pak Mael tu dekat luar dekat kedai apa nama tu? Alah, Tok Mat yang kedai Mardi bukan Mardi, siapa tu yang dekat sebelah Kembar dekat Serdang? Itu di Atih. Di Atih. Di Atih. Yes. Di Atih. Di Atih nama dia kan? Di Atih. Makanan dia sedap. Okey. Tapi lepas tu dah tak ada dah. Jadi apa gantinya pula sekarang ni? Banyak benda dah ganti ni. Pak Maon dah tak ada. Kedai di Atih dah tak ada. Jadi apa sekarang ni? Sekarang ni sebab jumpa kawan-kawan je dah. Jumpa kawan-kawan. Itu sebabnya ada orang lepas dah bersara dia masih lagi pergi kerja.
Betul. Bukan pergi kerja lah, dia pergi berjabat dia lah kan. Berjabat nak jumpa kawan-kawan. Kawan dia. Itu je Ah, kan. betul. Okey. Jadi itu sebenarnya pendorong dia. Jadi kalau kita dah malas benar, lembab benar, malas, ingatlah nak pergi dan jumpa kawan-kawan. Pergi. Okay. That will make you go to work. Okay. Okay, Ramos. Engkau pula apa, Ramos? Apa dia? Apa dia benda yang? Kalau bawa semangat pergi kerja pagi tu kan. Awet cashier kat tingkat 1 tu kan? Tak ada, bini dah ada dah. Bini dah. Ni suka Kak Mas tu, dia buat Nescafe tu. Buat Nescafe. Kak Mas Cafe, Kak Mas Cafe tu gerai mana? Kan ada 4 gerai. Nescafe Tea Lady kat office. Nescafe Tea Lady. Oh, Tea Lady. Tea Lady. Oh, Tea Lady. Jadi pergi kerja mesti tu kan. pergi nak jumpa dia lah. Jumpa dia. So Dah masuk meroyan kerja ni, tu. dah meroyan ni. Masuk kerja tu 10 minit ke 15 minit ke dapat pantry minum Nescafe. Sementara bos tak ada. Lepak tu. Jadi adalah benda. Jadi kalau bila malas sangat, tak nak sangat pergi kerja, ingat. Oh, apa nama? Kak apa tu nama dia? Kak Mas. Kak Mas. Jadi kira tak Kak kena Mas pergi pun juga ni. sedap. Kena pergi juga ni. Kak Mas tunggu saya ni. Mesti Kak Mas cari saya ni. Pergilah juga. Kan? Sebab Kak Mas. Jadi ingatlah tu Kalau Kak Mas tak ada, saya minta Abang Jeb buat. Abang Jeb buat sedap. Hantua. Abang Jeb buat sedap ke tak sedap? Sedap. Sedap. Tapi pilihan kau Kak Mas kan? Iyalah, second choice lah. Kesian kau. Hantuah kau second choice. Okey, tak apalah. Hantua busy selalu. Kau ni spare part Nescafe untuk Ramos Mari hantu yang nombor 1 spare part Ingat bila kau buat tu baru tahu sekarang spare part rupanya. Spare. Sedap je. Besok kalau kita tak ada, dia terkenang kita, tak apa. So, Hantua busy minta Kak Mas buat. Kak Mas busy minta Hantua buat kan. Hantua buat sedap, padu. Allah, manjanya. Okey, tak apa. Jadi adalah sebab. Jadi kalau ada punca, ada sebab kenapa kita nak pergi kerja. Fokus. Pak Maon buat teh tarik sedap. Itulah. Teh tarik pun sedap. Pak Maon buat teh tarik sedap. Itu dia buat. Masa kat UPM dulu dia selalu buat. Dia selalu buat. Entah-entah bila saya mengajar kat situ pun pernah rasa dia punya teh tarik. Dia juga buat. Tak Tahun lepas bukan dia Tahun lepas dia dekat admin. So dah kita punya orang admin dapat tau. rasa. Bukan tahun lepas tu. Bukan dia punya lah tahun lepas tu. Kita orang dapat rasa tahun lepas lah sebelum PKP dia bancuh. Dekat UPM dah selalu dah. Okey. Bagus. Okey, nak tanya Hantua. Okey, tadi Hantua datang lewat Assalamualaikum, salam Jumaat. Jadi kita sebenarnya kita tengah bincang-bincang tadi ni. Saya kata kita sebenarnya kita banyak buat kerja benda dalam hidup kita ni secara terpaksa. Kita pergi kerja terpaksa juga kalau nak. Kalau tak terpaksa kita nak duduk rumah. Kalau tak terpaksa kita nak terbang drone. Kena kat pergi kerja sebab duit kan. Juga kadang tu orang kahwin pun terpaksa juga. Jadi dalam kahwin terpaksa tu kenalah cari satu perkara dalam pasangan kita yang menggembirakan kita, yang menarik bagi kita. Contohnya aku sukalah tengok misai dia tu. Jadi misai je lah. Okey, tak apa. Kan satu benda kan. Jadi bagi Pak Maon, bagi Hantua, apakah satu perkara yang menjadi penyebab kenapa Hantua pergi kerja? Sama ada tempat kerja dia ke, orangnya ke, benda dia ke, ada benda kat situ ke. Macam Eda kata tadi, dia ada boleh makan dal best in the world. Kalau tak pergi kerja takkan dal tu. Okey, bagi saya banyaklah, tapi yang banyak yang saya suka ke sana tu sebab saya rasa dia macam second house saya. Rumah kedua. Apa yang membuat pejabat tu jadi second house?
Sebab saya rasa macam saya datang tu dia macam saya suka tengok tempat tu, saya suka ronda, saya suka macam buat kerja tu kemas ke apa, tengok kawasan tu tu. Oh, hang tua ni macam kucing jantan lah maksudnya. Oh ya ke? Dah ditinggalkan baunya kat semua bucu-bucu tu kan, jadi sukalah kucing-kucing jantan kan. My territory. Saya suka macam saya tak tahu, saya cakap macam saya suka datang. Macam kalau saya cuti pun saya ronda-ronda sana mesti saya singgah. Kadang saya paling lewat kadang-kadang pun sampai pukul 3 pagi pun balik. Second home. Okey, ada orang dia kata second home tu sebabnya dia dah accessorize dia punya corner tu ataupun dia punya cubicle tu jadi macam second home dengan barang-barang dia. Maksudnya gambar-gambar dia, pokok kaktus dia, ikan laga dia, semua dekat situ jadi macam second home lah. Jadi dia comfortable. Tapi kalau dia tak letak benda-benda yang dia punya personal belongings tu, jadi benda tu bukan jadi second home. Itu sebabnya pejabat yang dia kata open layout, open layout tu maksudnya tak ada tempat khusus untuk kita. Masuk je, mana kosong duduklah. Tapi lepas tu kemas. Sebab esok mungkin orang lain pula dah duduk situ. Faham tak? Open layout, open seating arrangement. Yang itu sebenarnya not very good. Not very good kenapa? Sebab tak ada sense of belonging. Tapi bila kita dah lama dah kat situ, cubicle kita apa semua tu dah jadi macam second home lah, sense of belonging. Ada barang-barang kita, benda-benda kita, bau kita, semua je kat situ dah kan. Jadi we feel very comfortable. Ada kursi, ada apa tu, ada bantal kita, bantal apa ni? Bantal lalas punggung kita lah sebagainya kan. Jadi we feel very comfortable. Itu cara orang buat benda tu second home ya. Jadi boleh juga, saya pastilah hang tua pun sebab dia kata second home tu sebab dia dah jadikan rumah pula, dah jadikan menara tu dah macam teritori dia lah ya, dengan barang-barang dia, susunan dia dan semua. Jadi itu yang buat dia very comfortable tempat dia ya. Jadi tak payah suruh sampai pukul 3. 3 pagi pun ada. 3 pagi. Saya ingat cerita pasal Tan Sri Eric Chia. Masa Tan Sri Eric Chia mula kerja di Pewaja Steel. Dia hari pertama dia, minggu pertama dia datang, dia perhatikan aja Pewaja Steel ni. Gelagat pekerja-pekerja. Lepas tu dia kata, satu statement dia kata, pintu depan kita ni, kalau masa datang kerja, mula kerja, terlalu besar. Tetapi pintu depan kita ni, bila time balik kerja, terlalu kecil. Itu dia kata. Apa maksud Tan Sri Eric Chia dia kata tu? Tapi pintu sama je, bukannya besar kecil. Tapi dia kata bila masa masuk kerja, pintu terlalu besar. Bila nak balik kerja, pintu terlalu kecil. Eric Chia. Masa balik ramai. Berebut nak balik masa sama kan? Balik. Bila masuk kerja? Lambat-lambat sampai office. Sorang-sorang. Ikut suka dia je. Pukul 8, 8.30, pukul 9, 9.30, 10, 10.30, 11. Itu budaya kerja yang dia kata. Betul dia kata. Kita punya pintu depan kita, pagar kita ni bila mula kerja terlalu besar. Bila nak balik kerja terlalu kecil. Dia kata. Jadi maksudnya pekerja sana tak ada sense of belonging lah dengan pewaja. Sebab kalau dia ada sense of belonging, dia nak pergi awal dan dia tak ada nak balik awal. Macam tua lah. Balik lambat-lambat pukul 3 pagi pun tak apa. Dia nak duduk situ, nak tidur situ pun boleh kan. Sebab pernah tidur. Pernah tidur. Pernah tidur. Ni mesti ada cerita-cerita mistik ni. Nanti kita cerita cerita-cerita mistik mesti ada cerita-cerita mistik dia tu. Okey. Jadi itu hang tua. Yang lain ni pula bagaimana? Tan Sri Nur Hisham. Ya, saya. Ada. Bagaimana dengan awak? Tan Sri ada punya.
Saya ni kalau ikutkan kerja-kerja admin yang berulang-ulang ni memang betul-betul tak minat lah, Jack. Tapi yang buat saya betul-betul seronok bekerja ni ada dua benda lah. Pertama, bila dapat serve the company, sebab kadang-kadang dia orang ni datang jumpa kita kan, dia bukanlah nak minta tolong apa pun, dia nak luah perasaan dia. Masalah company, dia punya bisnes nak melingkup lah, apalah kan. Kadang sampai sejam setengah pun ada. Jadi kita ni bagikan empathy lah. Saya nampak kita empathy tu lama-lama at least dia, lepas tu dia orang lega lah. Kalau macam startup company tu bolehlah kita bagi advice sikit, betulkan dia punya business model, dan bila dia apply tu saya rasa seronok lah. Maksudnya at least ada something yang kita boleh bantu all this company. Jadi yang serve tu saya seronok. Jadi itu seronok tu sebab dapat berjumpa dengan entrepreneur kan, yang datang kita masalah dia dan sebagainya kan. Sebab sini saya tak ada staff MTDC lain, saya dengan Syamil je. Jadi kawan-kawan kita dia orang tu lah. Saya nak pindah rumah itu hari pun pinjam kereta dia orang. Pinjam kereta dia orang. Dia orang ada apa tu, jet apa, ada highlight apa semua kan. Kawan-kawan lah. Jadi kita kawan-kawan dengan company ni seronok lah. Okey. Jadi itu yang menjadikan kita teruja kan. Jadi kalau kita rasa bosan, malas kat kerja, kita ingat balik. Nak pergi jugalah sebab nak jumpa dia orang ni, kan? Mana tahu ada orang datang pejabat ke kan? Ya. Ataupun satu lagi dengan universiti lah, saya seronok. Dengan universiti ni banyak kawan lah. Ada some lecturers tu dia kawan sekolah kita dulu, dia dah jadi pengarah sana pengarah sini. Jadi kita buat program apa-apa pun seronok. Kadang dia panggil kita jadi judges untuk program-program dia orang. Benda-benda tu saya seronok. Program inovasi ke apa ke ya, bagi selalu jadi panel lah selalunya. Okey, bagus. Jadi fokus on that lah ya. Okey. Siapa ni yang belum saya tanya ni? Puan Raihan. Oh dah, Puan Raihan tak. Dato' Awi. Ya, saya. Ya, apa satu perkara yang menjadikan anda amat teruja sekali? Kan sampai nak tidur malam nak pergi kerja ni Saya kalau saya suka kerja ke kiri ke kanan. Maksudnya keluar masuk ke office. Itu yang buat saya selalu nak ke office. Sebab cuti pun saya jarang ambil. Suka berjalan lah. Jadi dekat office tu ada peluang jalan ke UPM, jalan ke Frame, jalan ke, itu kan maksud dia. Betul, tapi atas bawah pun saya pergi. G pergi, 8 pergi, 9 pergi. Itu saya cakap, saya hantar surat naik ke atas. Saya tak ada kerja, saya pergi hantar naik atas. Tak ada kerja, saya bawa kereta pergi, bawa shuttle semua. Itu yang buat seronok saya. Saya memang minat kerja pergi ke sana ke sini lah. Saya memang saya minat. Susah nak kerja di dalam. Okey. Jadi fokus lah. Jadi fokus benda ni. Sebabnya saya katalah, nanti kalau kita kurang semangat, tak nak dan sebagainya, kita satu benda yang nak pergi kan kita tapi kelebihan dia Captain, saya dapat kenal dengan orang luar. Macam saya pergi bank, saya kenal orang sana, saya kenal orang besar sana, saya kenal orang sana. Saya pergi apa pun dah jadi tak masalah. Sekarang jadi open je. Semua kenal saya kalau saya pergi mana. Senanglah, mudah. Kenal dengan orang. Jadi sebenarnya yang menjadi anda teruja sebenarnya bukan kerjanya. Tapi sambil kerja tu dapat buat itu dan itu sebenarnya kan. Kerja jalan. Dan kerja tu anda telah dibayar untuk kerja itu. Tu lain cerita lah. Tapi kita terpaksa buat kan. Tapi ada benda yang menyeronokkan kita. Jadi fokus kat benda yang menyeronokkan kita lah. Ya. Betul. Okey. Jadi benda ni kita kena ingat ya. Tuan-tuan dan puan. Ya, kita terpaksalah buat. Jadi carilah benda yang menyeronokkan kita supaya kita boleh terus buat benda yang kita tak suka buat tu, yang kita terpaksa buat tu. Ya. Kalau kita tak cari benda yang menyeronokkan kita, nanti kita akan patah hati, kecewa dan kita akan malas saja. Jadi jangan macam tu. Cari satu benda yang menyeronokkan kita dan kita kena ingat benda tu. Dah kenal pasti. Bagus. Mungkin sebelum ni
kita tak ada peluang nak berfikir pun nak mengenal pasti kan. Dia dah tahu dah jawapannya. Betul. Okey. Bagus. Sekarang tuan-tuan dan puan, saya ingin memberitahu kepada anda ya bahawa kita perlu untuk membudayakan komunikasi secara terbuka. Okay, we need to start a culture of open communication. Ya, berkomunikasi secara terbuka dan juga berkomunikasi bila-bila dan juga berkomunikasi berkaitan dengan apa saja. Itu sebenarnya kita berkomunikasi ya. Kita budaya berkomunikasi kerana di setengah tempat banyak sangat halangan nak berkomunikasi. Kan? Oh, orang ni tak boleh berkomunikasi dengan orang tu. Satu lagi, oh, kita tak boleh berkomunikasi dengan tajuk di luar daripada tajuk kerja. Pasal kerja je. Pasal kerja pun kerja kita je. Bidang kita je. Lain tak boleh cerita. Tak boleh tahu. Tak perlu ambil tahu. Dan hanya pasal tu aja. Ya, ada pula ikut masa je. Dah habis pukul 5, jangan berkomunikasi. Kau jangan kontak aku lepas pukul 5. Kau hanya boleh berkomunikasi dengan saya pada pukul 5 sahaja, sampai pukul 5 je. Ada juga macam tu kan. Ya. Jadi ini tidak bagus. Kerana organisasi yang hidup dan juga organisasi yang berdaya maju adalah satu organisasi yang membudayakan berkomunikasi secara terbuka. Maksudnya apa saja kita boleh bincangkan dengan siapa dan bila-bila sahaja. Okey? Jadi macam mana kita nak kenapa kita perlu membudayakan ini? Kerana kalau kita tidak dapat berbincang apa saja, maka input dan juga idea-idea dalam organisasi ini adalah terhad. Seperti ada satu kumpulan manusia di organisasi sahaja yang dibenarkan untuk berfikir. Yang lain tidak dibenarkan untuk berfikir. Tak benar. Semua ada otak, semua ada akal, semua boleh berfikir. Bukan hanya orang spesifik sahaja yang diberi gaji yang dibenarkan untuk berfikir. Kalau lebih ramai lagi orang yang dibenarkan untuk berfikir, maka lagi banyaklah idea-idea yang baru, yang canggih, yang berinovasi, yang boleh kita gunakan di tempat kerja kita. Tetapi kalau hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh berfikir dan dibenarkan untuk berfikir, maka tak banyaklah idea-idea tu. Kan? Kerana idea seseorang terbatas dengan pengetahuannya dan juga pengalamannya. Jadi saya ada idea saya. Kalau awak tanya saya macam mana nak menyelesaikan sesuatu masalah atau menyelesaikan sesuatu isu, saya akan berlandaskan, jawapan saya akan berlandaskan kepada pengetahuan saya dan juga pengalaman saya. Tapi pengetahuan saya dan pengalaman saya tak sama dengan pengetahuan dan pengalaman Hang Tuah. Itu sebabnya bila kita tanya soalan yang sama kepada Hang Tuah, lain pula jawapannya. Kalau kita tanya soalan yang sama kepada Datuk Awi, lain pula jawapannya. Sebab perspektif dia berlainan. Kenapa perspektif berlainan? Kerana perspektif kita dibentuk oleh ilmu dan juga pengalaman kita. Jadi, organisasi yang berdaya maju, organisasi yang boleh berkembang adalah organisasi yang tidak menghadkan kerja berfikir kepada orang saja. Contohnya ada setengah department dia ada Department of Strategy. Tak tahu MTDC ada tak Department of Strategy and Innovation? Ada? Ada. Okey. Strategi. Department. Jadi adakah bermaksud hanya orang yang bekerja dalam Department of Strategy sahaja yang dibenarkan untuk berfikir? Tidak. Semua orang boleh berfikir. Jadi berfikirlah. Kan? Jadi kita perlu berfikir, dibenarkan berfikir, kita suka berfikir dan kemudiannya kita tidak teragak-agak untuk menyumbang buah fikiran kita. You need to contribute. Okay? So you need to think and you need to contribute. Dan kita tidak perlu
dihadkan kepada bidang kita ataupun dihadkan kepada jawatan kita ataupun dihadkan kepada jabatan kita. Okey? Jadi itu yang pertama kenapa kita perlu untuk membudayakan open communication. Yang kedua, kita juga perlu membudayakan open communication ya, kerana supaya mudah untuk kita menyampaikan apa-apa maklumat kepada sesiapa sahaja di dalam organisasi kita. Okey? Contohnya, kalau ada sesuatu perkara yang penting yang anda nak sampaikan kepada Datuk CEO, sampaikan je. Sampaikan je. Kan? Ya. Dia tak ada nak kata, oh tak boleh, kau kena ikut hierarki. Mula-mula supervisor awak, lepas tu manager awak, lepas tu senior manager awak, lepas tu GM awak, bertingkat-tingkat, lepas tu senior GM, lepas tu baru CEO. Tak ada. 7 tingkat tu. Ya. Jadi kalau 7 tingkat tu saya yakin tingkat kedua paling tinggi, lepas tu dah hilang dah mesej tu. Tak sampai dah. Ya. Jadi kalau kita perlu nak sampaikan satu, jangan teragak-agak, sampaikan aja. Tetapi kita teragak-agak. Kenapa teragak-agak? Sebab tak biasa berkomunikasi. Jadi nak buang rasa teragak-agak tu, supaya kita nak terus berkomunikasi. Sesiapa sahaja dalam organisasi kita. Okey? Dan lepas tu, kita pula tidak mahu komunikasi kita terbatas dengan jawatan. Contohnya, okey, saya ni pemandu dengan pemandu je lah. Boleh berkomunikasi, tak boleh berkomunikasi dengan orang atas. Ataupun orang tahu, saya ni jawatan tinggi ni, kita ni SM ni, kita ada grup SM saja. Tak boleh berkomunikasi dengan technician MU, tak payah. Ya. Tidak, ya, boleh berkomunikasi dengan siapa saja. Boleh lah. Tapi kita kena membudayakan dululah. Barulah kita boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Okey? Lepas tu akhir sekali, jangan ada terbatas dengan masa. Jadi open communication tu maksudnya bila kita tercetus satu idea, tercetus satu perkara kita nak beritahu, kita boleh terus memberitahu tak kira jam berapa pun. Terus saja beritahu. Jangan tunggulah. Sebabnya kalau tunggu ni nanti ada apalah tadi aku cakap ni, lupalah pula. Kan? Jadi tak spontan. Bila tak spontan anda akan lupa, kan? Jadi bila ada idea, terus cakap. Terus bagi tahu. Jadi itu pun bagus juga. Sebabnya supaya bila berlaku kecemasan dan sebagainya, kita tidak teragak-agak untuk memberitahu. Tidak tu nak teragak-agak. Sekarang dah pukul 10 dah. Sesuai ke tak nak bagi tahu ni kepada CEO ni? Ni benda ni penting ni. Kan? Tak jadilah. Tak jadi, tak sampai lah. Esok pun tak jadilah, kan? Jadi kita perlu membiasakan diri. Bila-bila saja benda yang penting nak bagi tahu aja. Okey? Jangan terbatas dengan masa. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang, ya, kita perlu untuk memulakan langkah ini, untuk membudayakan untuk memulakan budaya berkomunikasi. Okey? Jadi saya minta anda semua pegang handphone, capai handphone. Capai handphone. Semua capai handphone, semua capai handphone. Semua capai handphone? Baru off handphone. Semua capai handphone. Okey. Sekarang saya minta anda untuk mengarang satu mesej, ya, penghargaan, ya, yang anda akan hantar kepada seorang peserta dalam kumpulan kita. Contohnya Shizuka. Saya sukalah dengan cara Shizuka kerja, kemas dan selalu ikut SOP, dan saya harap Shizuka akan terus dengan cara Shizuka kerja, pasti akan berjaya. Bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Melayu pun boleh. Ya, satu mesej positif. Bagilah dorongan kepada kawan-kawan kita. So one message to a member of this group. Pilihlah nak hantar kat Hantuah ke, nak hantar kat Minnie Mouse ke, Shizuka ke, Ada ke, nak hantar pada Tan Sri Nur Hisham ke. Okey? Hantar sekarang.
Hantar kat grup ke apa ni? No, not group. Personal. Oh. Sana. Lepas tu kalau ada terima, tolong respon. Dah belum? Nah. Dah. Okey. Yang mana yang terima tu tolong jawab. Please respond. Kapten Pak Maun tak ada Pak Mon tak masuk lagi. Tak tahu dia ada ke tak. Nanti kita tanya. Kita cari Oh. dia. Dia Datuk tak Awi dapat dah respon hantar lah. belum mesej Datuk Awi? Datuk Awi dah hantar? Dah hantar. Hantar ke siapa? Hantua. Tak tahu dia baca tak baca. Oi, saya Bacalah tu. Apa? Dia tak baca lah tu. Okey. Tak apa. Dah. Ramos. Okey. Ramos. Oh, Ramos. Tengah draft. Tengah draft. Okey. Panjang tu Ramos panjang tu. Yuna dah hantar belum? Yuna dah hantar belum? Tengok, susah sebenarnya kan? Susah sebenarnya nak puji orang kan? Susah betul nak puji orang. Puji ataupun bagi penghargaan. Buatlah. Yuna tengah WhatsApp dengan saya, Kapten. Yuna tengah WhatsApp membawang ke apa? Yuna, saya nak kalau awak nak puji Esa, pujilah. Bagilah ayat pujian. Jangan membawang. Saya dah puji dia dah, tapi dia tak reply saya. Allah tak reply pula. Reply lah. Terima kasih. Orang dah puji tu. Okey. Kalau terima tu tolong jawab. Tolong reply. Okey. Tolong reply. Terima kasih. Sudah. Saya jarang terima pujian. Jadi bila dapat pujian macam ni pagi Jumaat ni, terdorong saya, teruja saya. Terima kasih. Ataupun terima kasih, awak pun apa kurangnya, awak pun hebat juga. Okey. Minnie Mouse dah ada hantar tak? Hantar ke siapa? Minnie Mouse dah? Snow White. Hantar ke Snow White. Okey, Snow White jawab. Ada. Do you do this task, Ada? Reply already. Whom did you send to? Oh, I sent to Nosy. Who is I Nosy? mean, I sent to Suka. Okay, Tengah nak reply. Please reply. Tolong jawab. Reply. Okay. Yes. Saya juga terima daripada Tan Sri Rafidah. Jawab. Dah Okay, it reply is kat dia. not easy to praise someone. Not easy to praise people, to say positive things. Okay, sekarang saya nak tanya, ada tak sesiapa yang tidak mendapat, secara jujur, yang tidak mendapat mesej pujian? Snow White ada dapat? Saya tak dapat. Siapa tak dapat? Saya. Tan Sri, kesian coach. Tak dapat. Kesian, tak dapat. Okay, lagi siapa tak dapat? Tak dapat. Tan Sri Rafidah tak dapat. Lagi. Tan Sri semua tak dapat. Ramos tak dapat. Level tinggi sangat ni. Level tinggi sangat. Takut orang nak mesej. Kau pun tak dapat juga?
Tan Sri nak kena bubar ni. Okey, Kena undi balik. Jadi ada 4 orang tak dapat ya. Tan Sri Ramos dengan Tan Sri Ramos, Dato' Awi dengan Tan Zafida tak dapat ya. Dato' Awi dapat lah. Tan Sri Syam. Tak dapat. Tan Sri Syam. Sekejap, Awi kau dapat mesej tak? Ni siapa? Dapat. Dapat. Saya tanya ada siapa tak yang tak dapat? Ramos. Tan Sri Syam. Aku tahu. Kejap. Aku tahu aku tak dapat. Okey, Ramos. Tak dapat. Ramos pun tak dapat. Okey, Tan Sri Rafida pun tak dapat. Okey. Pusingan seterusnya, saya minta anda bagilah mesej, hantarlah mesej kepada salah seorang ni. Antara Tan Sri, Dr. Noor Hisham, Ramos dan juga Tan Sri Rafida. Tolong hantar sekarang, puji mereka. Bagi penghargaan. Hantar. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Hantar. Ini mesej positif. Okey. Seronok dapat pujian. Ya. Seronok dapat kata-kata pendorong. Okey. Jadi kalau kita seronok dan suka dapat, orang lain pun suka dan seronok bila mendapat. Jadi anda boleh melakukan berterusan. Setiap hari pilih seorang, anda hantar mesej kepada seorang. Esok pula, pilih pula hantar kepada orang lain pula. Hantar je mesej. Kan? Itu yang pertama. Tanya saya nak hantar mesej pada semua orang saja. Tapi dah kita pilih seorang aja. Pilih seorang lah. Individu is actually better. Saya lagi maksud saya maksud saya bukan pada semua orang dalam grup. Memang nak wish pada setiap each one of them actually. Tapi sebab kata suruh hantar seorang aja. Itu lagi bagus lah. Tapi saya pula nak bagi tahu mesej secara individu, salam pagi ke, salam Jumaat ke, salam subuh ke, is better than message to the whole group. Tapi message to the whole group is better than no message at all. Okay. Tapi yang lagi istimewa tu bila you one to one aja, bukannya the whole group. Kan? Maksudnya bukan dalam group. Setiap seorang macam hantar kat Snow White personally. WhatsApp je. Tok Mat personally. Baguslah. Bagus. Kalau you mampu buat macam tu bagus. Saya tengah dah type kata seorang terpaksa delete dah tu. Okay. Tak apa. You can continue doing that if you want to, ya. Okay. Tadi Tan Sri Rafida kata tak terima mesej. Ada terima mesej dah? Ada terima mesej dah Tan Sri Rafida? Ada. Ada ya? Ramos, tadi kata awak belum terima. Dah terima dah Ramos? Ada tak terima? Ada. Ada, bagus. Tan Sri Noor Hisham. Ada Kapten. Banyak ni. Banyak tak boleh tak sempat nak reply satu-satu ni. Okay. Nanti jawab ya. Okay. Now the next one, the next level. Saya minta anda untuk menghantar satu mesej kepada seorang yang bukan dalam kumpulan ini. Warga kerja yang bukan dalam kumpulan ini. Hantarlah. Pujilah orang tu. Puji orang tu. Saya sukalah kerja awak ni. Saya dari dulu lagi perhatikan. Kerja awak ni kemas. I like your work. Okay. I hope you can continue. Saya sukalah laporan yang awak tulis. Setiap kali saya baca, mesti saya baca. Wajib baca. Sebabnya penuh dengan fakta, banyak maklumat, tiada kesilapan. Saya suka ikut bahasa awak. Boleh juga. Okay. Saya sukalah kerja awak sentiasa. Saya sukalah tengok PowerPoint awak. Sentiasa ada carta-carta dan juga diagram-diagram. Suka. Okay. Apa sajalah. Ya. Saya suka. Terima kasih awak semalam ada tolong saya. Saya
kalau saya tak tahu mana nak dapat maklumat ni, tapi saya tanya awak, terus awak bagi maklumat ni. Terima kasih. Boleh? Tapi bukan dalam kumpulan ni outside of this group. Outside of this, siapa-siapa lah. Outside of this group. Nak hantar ke AMU ke, nak menghantar kepada pemandu ke, nak menghantar ke siapa-siapalah yang bukan dalam kumpulan ini. Okey. Dah. Dah hantar lah. Datuk Awi dah buat lah. Yuna dah buat lah. Yuna dah buat lah. Yuna hantar kepada siapa Yuna? Adilah, Secretary PA untuk TVD. Okey, PA. Okey deh. Tan Sri dah hantar lah mesej kepada di luar daripada kumpulan ni. Tengah karang panjang ni. Nak puji siapa? Syamil? Aliza Sohod. Aliza Sohod. Siapa Aliza Sohod? Macam pernah kenal nama ni. Dulu TID juga. Dia dah tukar department. Okey. MTDC ni dia yang paling hot dah. Dia paling hot. Sebab dia so hot. So hot. Sebab dia so hot. Okey, bagus. Terkena aku pagi ni. Dia memang hot lah. Dia so hot dia. Okey. Okey, bagus. Hantar. Nak hantar pada Aliza Sohod, Alina Sohod ke apa ke, hantar. Okey. Okey dah. Snow White dah. Snow White hantar pada siapa Snow White? Hantar dekat Syuhada IT sebab dia banyak bantu saya dalam kerja. Awak cakap apa? Terima kasih kat dia ya. Terima kasih tolong kan. Bagus. Okey. Dah. Semua dah. Siapa ni? Tan Sri dah ke belum Tan Sri? Tan Sri ni ada orang luar daripada grup ni. Sikit lagi. Tengah lagi. Panjang mesej kau pada Syamil ya. Okey. Tan Sri Fidah dah belum? Dah. Tan Sri Fidah hantar pada siapa? Tun Mahathir. Pasal politik berubahnya. Yelah, hantar siapa? Tun Mahathir ke? Tun Mahathir. Tahniah pada Mahathir dah semua dapat daftar. Pejuang. Parti lah, dia punya parti. Dapat daftar parti. Nampaknya Tok Mat kan aku tengok 2 hari ni dia senyap je. Satu mesej pun tak ada daripada Tok Mat. Dia diam-diam je. Kenapa agaknya Tok Mat? Ada hantar pada kawan. Hantar pada kawan. Dah tersingkir dah tu, dah tersingkir. Saya tunggu juga ada tak apa dia kecewa tu. Macam muda naik. Dia nak sokong Zahid ke, sokong Sabri, Ismail Sabri ke, sokong tak ada apa-apa, diam je. Betul dia diam je. Tak ada langsung. Tapi Tok Mat bagus. Pandai dia tunggu tu. Dia tunggu ambil tu. Kan? Dia diam aja, tengok mana yang tengok peluang dia lah. Dia diam. Tak cakap apa-apa. Bagus. Bijak. Okey, dah. Okey, seterusnya satu lagi mesej puji ataupun penghargaan. Saya minta anda hantar kepada penyelia anda. Penyelia ataupun bos anda. Siapa? Siapa bos awak? Mat, Tan Sri. Awal tadi saya tengah berjuang dalam directors meeting ni. Siapa? Siapa? Siapa Green tu. Shrek punya wife tu apa? Lupa. Fiona. Fiona. Hantar kepada Fiona. Dia tengah berjuang sekarang kan? Okey. Tengah berjuang. Kayan. Okey, hantar. Fiona juga hantar pada bos awak.
Mesti bos awak terkejut dia terima. Tok Mat, siapa bos awak Tok Mat? Fiona juga. Sama juga Fiona. Hantar pada Fiona, hantar pada Fiona. Dah settle lah. Dah, hantar lah. Wakil je lah. Janganlah wakil. Seorang hantar je. Tak apa, hantar je. Hantar je. Okey, biar dia terkejut lah terima kan. Terkejut dia terima. Ya. Dato' Awi, siapa bos awak? Puan Hes. Puan Hes. Sini majoriti Puan Hes ni. Dalam ni. Puan Hes tu Fiona lah. Bukan. Siapa? Bos saya sama dengan Antua. Pak Maon. Puan Hezlina. Puan Hezlina. Hantar mesej kat Hezlina, hantar. Nanti meeting Puan nanti. Apa dia? Nanti Puan dapat mesej pada staff dia mesti dia melting. Melting? Cair. Meeting dengan dia. Betul lah, cair lah. Mana pernah dapat? Hantar. Nanti kan. Masih terkejut dia. Tak pernah. 20 tahun aku kerja dengan depa ni. Mana pernah depa puji aku? Baru pertama kali depa puji. Hantar. 20 tahun tak pernah puji. Puji. Okey. Bagilah pendorongan sikit pada bos kita tu. Kan? Sebutlah bila kita bagi penghargaan, jangan bagi penghargaan secara umum, tapi bagi penghargaan secara khusus. Contohnya, ada satu cara dia kerja ke, ada satu masa dia pernah membantu kita, sebut balik masa dia bantu kita ke, satu kerja yang dia pernah buat yang awak rasa, oh hebatlah kerja tu. Laporan yang mana satu. Bukan, jangan tulis, saya suka baca laporan awak, baguslah laporan awak, kemas. Laporan yang mana tu? Laporan yang baru ni ke? Laporan yang tahun lepas tu ke? Laporan apa? Kan? Lagi. Ada tak Puan Fiona jawab? Ada tak? Dia belum jawab lagi. Okey, tak apa. Kita tunggu dia jawab nanti. Dia jawab ya. Okey, dah. Hantarlah. Dah hantar. Yuna dah hantar. Okey. Cabaran seterusnya. Saya minta anda menghantar satu kata-kata pujian ataupun penghargaan kepada seorang lembaga pengarah. Tak tahu nombor. Tak tahu nombor ni kan? Tak tahu nombor kan? Mana lembaga pengarah? Tak. Salah seorang lah. Datuk CEO pun lembaga pengarah juga. Datuk direct. Apa pasal? Kali kata ni jahat pun nak puji dia. Puji je lah. Hantar kat kali ni. Siapa kata tak boleh? Boleh. Hantar je. Cabaran saya. MTDC je lah. Tak ada nombor. Director MTDC je lah. Director ada 4 orang. Ada 4. Pilihlah mana-mana. Kalau tak tahu pun Datuk CEO hantar. Ni Datuk Nisha ni. Ni Datuk Nisha ni boleh hantar. Datuk Ravida ni saya hantar je lah. Dia orang Tan Sri. Tak boleh. Saya nak check. Hantar WhatsApp hang. Jangan buat alasan. Saya dah kena block team. Ada salahnya. Hantar. Ada salahnya. Hantar je. Director MTDC boleh? Director MTDC mana-mana satu. Datuk CEO pun Director MTDC juga. Hantar je lah. Tak, Director dalam MTDC. UPM MTDC. Tak, Director dalam MTDC. Yang kita ada 3 directors. Ya, Director MTDC. Ya, betul. Salah seorangnya. Cuma saya nak kata Datuk CEO pun adalah Director juga. Dia pun pengarah juga. Jadi pilih salah seorang dan hantarlah. Pilihlah. Kalau tak tahu nombornya, tolong dapatkan nombornya.
Takkan tak tahu nombor dia. Banyak hantar orang kata saya pelik hari ni. Tak apa. Ada nombor. Apa Ada. nombor Datuk CEO? Nombor tak boleh share. Saya Datuk tulis tak bagi. dekat chat box ni. Apa nombor dia? Nak kena tahu dulu mood dia okey tak okey. Baru boleh hantar. Tak ada. Tak payah mood. Hantar je. Kita pun nak test dia juga. Kalau dia terima mesej positif pujian daripada kita tapi dia balas negatif pula, something is wrong. I don't think so. Dia mesti jawab positif juga, ya. Apa ada nombor cik? Tak ada lah pun. Positif juga. Hantar. Sizuka, hantar pada siapa Sizuka? Datuk selalu berhubung dengan saya bila special case ni, takut nak hantar pula ni. Hantar je. Satu mesej pujian. Dorongan. Datuk, saya dah kenal Datuk dah 20 tahun dah. Saya kerja dengan Datuk ni. Saya nak memuji cara Datuk buat kerja dan mengendalikan organisasi ni memang hebat. Dah. Itu satu contoh lah. Sizuka hantar pada siapa Sizuka? Director. Yalah siapa? Puan Mariamah. Puan Mariamah. Tak tahu nak tulis apa. Ujilah dia, pengurusan dia hebat. Pandangan dia jauh. Benda-benda macam tu. Ya. Ataupun kalau dia pernah bagi peluang pada awak, terima kasih kerana beri saya peluang. Apa boleh juga. Dengan Cipari saya Cipari dia masalah berkomunikasi ni, kali pertama memang susah, kali seterusnya tak ada. Macam kita hari-hari naik bas mini wilayah, bas mini wilayah. Macam Tuan dengan saya dulu, dengan Tok Mat dulu naik bas mini wilayah. Hari-hari naik bas mini wilayah nombor 12, ada jawab tu cantik aja. Kan? Jadi nak cakap tak nak cakap. Nak cakap tak nak cakap. Nak tegur tak nak. Nak tegur tak nak tegur. Tapi kalau sekali kita dah tegur, hari-hari naik bas bercakap dengan dia. Itu sekali pertama je. Kali pertama je yang susah. Okey, kali seterusnya tidak susah. Terkejutlah mereka akan terima mesej-mesej daripada anda semua. Datuk Awi hantar pada siapa Datuk Awi? Datuk Awi hantar pada siapa? Ya. Okey. Saya hantar kat Puan Zahar. Senyap je. Puan Zahar siapa? Puan Zahar siapa? Puan Zahar siapa Datuk Awi? Nak cakap sana, saya pun tak tahulah. Oh pun tak tahu. Dia hantar pada siapa? Scam. Saya suka. Siapa tu? Director ke GM tu? Dia director kot. Director kot? Director. Okey, tak apa. Ini fellow. Okey, Ramos. Bukan director. Bukan director. Director hantar lagi. Tak apa, hantar je. Jangan takut. Ini kita kata budaya berkomunikasi secara terbuka. Tanpa batasan jabatan dan juga jawatan. Batasan jabatan kita dah buat dah. Kita nak mengatasi batasan jawatan pula. Jack, minta ayat sikit Jack. Minta ayat Jack. sikit. Oh, Ayat. Jack bukan Jack. Jack. Captain Jack bukan saya. Captain Jack. Kau nak ayat aku ke? Kau nak tengok kepada siapa? Minta ayat sikit, macam mana ayat. Okey, ayat. Okey. Okey, kita nak panggil dia orang, nak panggil lah tuan ke puan ke kan? Okey, puan. Ataupun tuan, saya ingin memuji cara tuan ataupun puan mengurus jabatan ataupun bahagian kita selama ini. Saya perhatikan sejak tuan puan mengendalikan jabatan ini
ataupun bahagian ini semakin banyak pembaharuan yang telah diadakan. Contohnya meletakkan basikal di belakang meja Yuna. Amat menarik sekali dan ada satu kelainan. Apa je lebih kurang lah. Pujilah, puji. Ya. Nah, Yuna dah. Yuna hantar siapa Yuna? Cik Farish. Cik Farish. Apa jawatan Cik Farish? Director untuk Corporate Service Division. Okey, bagus. Jadi adalah hantar kan. Shizuka dah hantar dah Shizuka? Tengah karang. Tengah karang. Okey. Snow White dah hantar? Tengah type lagi. Tengah type lagi. Snow White dah hantar pada siapa? Encik Farish. Encik Farish juga. Semua takut dia nak hantar Datuk CEO Okey, Tok Mat. Tok Mat hantar kat CEO tu. Tok Mat hantar siapa? Saya dah hantar ke Encik Farish juga. Encik Farish juga. Ingat kan hantar kat CEO tadi. Lagi penalti. CEO. Kawan baik pun dah hantar je. Tak ada kesiapa nak puji kepimpinan Datuk Nur Halim. Dah 20 tahun dah dia jaga MTDC ni. Okey, Minnie Mouse. Minnie Mouse hantar pada siapa? Minnie Mouse. Oh, Minnie Mouse. Ui. Dia tu dah freeze ke agak tu? Mana? Okey. Tan Sri Rafida hantar pada siapa? Tan Sri Rafida. Puan Mariamah. Puan Mariamah. Okey, Tan Sri Dr. Nur Hisham hantar pada siapa? Belum dapat wahyu ni. Datuk Wan. Hantar kat Belum Datuk. dapat wahyu. Hantarlah kat Datuk Nur Halim tu sekali. Hantar je. Datuk ni nak kena buat ayat fikir betul-betul. Puan Mariamah. Buat ringkas saja. Itu je. Tak payah panjang. Hantar kat Puan Mariamah. Okey. Elsa. Elsa, hantar pada siapa Elsa? Elsa, hantar pada siapa? Saya tak hantar sebab saya baru je semalam berborak panjang dengan bos saya, macam-macam pujian dan pujukan. Sebab hati saya sedih semalam. So dengan Datuk saya baru je borak 2 hari lepas. So saya rasa saya ada dah puji Datuk juga. So kalau saya hantar nanti agak pelik lah pula. Baru je cakap takkan nak cakap lagi kan. Tak apa cakap. Kalau dia tanya cakaplah ini sebahagian daripada latihan untuk budaya berkomunikasi. Cakap je, tak apa. Takutlah Datuk tu dia ada mood sikit. Kalau ni kena tunggu mood dia. Macam Puan Karni ni saya kata kalau kita nak check Datuk kita kena tengok mood dia. Nanti kalau dia tak ada mood kita tak boleh ganggu sebenarnya. Jadi kita orang kalau nak jumpa dia pun kena tengok masa dia. Kalau dia tengah happy kita tak boleh nak ni. Betul. Jadi kita orang akan tunggu dia chatting dulu. Puan Elsa, jangan terlalu banyak halangan dalam minda kita. Tapi itulah kita kena ikut prosedur Captain. Susah. Puan Karni ni selalu nasihat dengan kami. Jadi kami kena follow dia punya rules. Ya betul. Tapi nak memuji, jangan kita terlalu banyak halangan dan juga kekangan. Nanti langsung kita tak puji. Nak puji. Tapi saya dah bercakap dengan Datuk dah 2 hari lepas. Okey, sekejap Isa. Okey, arahan saya. Okey, kalau tak nak kepada Datuk Nur Halim, hantar pada salah seorang daripada director yang anda nak hantar. Puan Mariamah ke apa ke, hantar sekarang. Okey? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Ada. Yeah. So, have you sent your message to a director? I sent to my boss. Okay, good. So the next exercise is for you to send a message praising a director of MTDC. So that's the next message, yeah? Okay, just choose any of the director. Just send a message to a director, yeah? There's so many things that you can praise. You can praise his vision. You can praise her farsightedness.
You can I praise. try lah. I try already, organization. Captain, but I kind of like, you know, I think What? last year my phone macam dia punya phone number ada banyak yang hilang tau. So masalah tak ada nombor telefon. Okay. I think I lost Encik Farish punya number. Okay. Kita boleh bagi, kita boleh bagi. Letak nombor dia sini. Boleh tak tolong post nombor dia dekat chat box? Itu saja tu. Tasri Nur Hisham. Letak nombor tu dekat chat box. Ya. Letak nombor tu dekat chat box. Okay, the number will be on in the chat box ya. Okay. Okay. Letak nombor kat chat box. Siapa Encik Farish 650. Cik Farish. Cik Farish. Okay. Okay. Bagus ni, bagus. Okay. Bunga Cik Farish nanti baca saya. Ya, apa dia? Tak, Cik Farish baca nanti berbunga dah dia. Ya. Tu Datuk Nur Halim punya nombor pun ada. 0201. Wow. Ni, I punya ni. Nampak? Apa nak ditakutkan? Saya cakap je. Okey. Dah, saya dah hantar 4. Saya kagum. Saya dah hantar kat Datuk. Dengan cara Datuk. Dah hantar. Saya dah hantar kat Datuk, saya dah hantar kat Cik Faris, saya hantar dekat Puan Nurliza dan saya hantar kat semua Director Cik Azani. Dah, cukup 4. Okey, bagus. Okey. Jadi jangan ada blok kat kepala kita ni. Kita ni level lain, mereka level lain, tidak. Kerana mereka juga yang minta untuk kita dalam program ini membudayakan berkomunikasi secara terbuka. Itulah berkomunikasi secara terbuka. Itu yang diorang nak, kita bagi. Itu je. Kalau diorang tak nak, kau dah kata jangan hubungi saya. Jangan cakap dah. Okey, kita tidak mahu ya membudayakan berkomunikasi secara terbuka. Tak ada, diorang nak. Diorang yang nak budaya berkomunikasi secara terbuka. Okey. Okey. Dah. Tan Sri Dr. Nur Hisham hantar dah. Tengah type. Panjang kau punya mesej ni, kau hantar laporan tahunan ke apa kau hantar ni? Semayang istikharah sekejap tadi. Istikharah sekejap? Ya Allah, hantar je. Tengoklah, Hang Tuah sempat hantar dah 4 mesej. Engkau 1 mesej pun tak habis karang lagi. Macam nak menulis apa ni laporan tahunan. Ya, apa dia Ramos? Kalau kita macam baguslah kan, kita macam outspoken kan, boleh forward WhatsApp. Cuma dalam takut nanti dia cakap kita ni macam nak mengampu ke ataupun ni ke apa? Tak ada. Kita bukan mengampu. Itu adalah kita berkomunikasi dengan berkesan. Bukan mengampu. Jadi jangan kita letak kat kepala kita mengampu. Mengampu ni orang cakap, bukan kita cakap. Kau tengok tu Ramos tu. Asyik berwhatsapp je dengan Datuk Nur Halim. Mengampu tu. Kaki kipas tu. Bukan kaki kipas, bukan mengampu. Kita berkomunikasi. Orang lain yang tak suka, orang yang kata, poyo lah Ramos tu. Poyo benar tu tak? Dia tu tak tahu ke level dia tu apa. Ada ke pula dia berbalas-balas dengan Datuk Nur Halim. Kan? Okay. So kalau nak dapat nanti boleh PM dia lah. Datuk bagus, Datuk baik. PM aja. Kalau dia nak balas, dia balas. Dia tak nak balas, dia tak balas. Kalau dia delete. Suka hati dia. Benda tu kan. Buat dia. Kan? Jadi, mana tahu kalau dia nak sesuatu maklumat, dia pun mungkin akan hubungi anda direct untuk mendapatkan satu maklumat tanpa tapisan oleh pengurusan. Mungkin dia boleh hubungi awak dah kenal dah kan. Tapi masalahnya Datuk lah, Perdana Menteri lah apa semua, mereka tidak mendapat maklumat direct daripada bawah. Jadi mereka tak tahu keadaan sebenarnya. Jadi macam contoh Tan Sri Muhyiddin, saya yakin Tan Sri Muhyiddin ni sebenarnya
dia ni tidak berpijak di dunia, di bumi nyata. Sebabnya dia tak hubungi direct dengan orang-orang kita macam kita. Dia dapat maklumat daripada menteri-menteri dia, daripada pembantu-pembantu dia. Dia tanyalah, okey, bagaimana dengan rakyat Malaysia sekarang ni? Okey tak diorang? Okey bos. Okey bos. Dia kata okey bos. Tapi padahal kita ni apa sekarang? Dalam keadaan sengsara. Betul tak? Kan? Diorang tak nak cakap. Jadi bos kata, okey lah semua rakyat kita tu. Okey, tak payah okey apa-apa dah. Cukup dah semua tu. Assistant kata diorang semua okey. Sama juga. Jadi pihak peratasan, lembaga pengarah juga perlu juga mengetahui apa sebenarnya yang berlaku direct daripada kita. Kita yang berhadapan dengan tenant, dengan dan sebagainya. Jadi sekali-sekala bagi tahulah, tak apa. Ya, dia orang pun nak tahu juga. Sebabnya kalau melalui tapisan, semuanya okey, semuanya bagus. Dia orang tak tahu apa masalahnya sebenarnya. Kan? Contohnya, kalau dia datang ke UPM Center, ya, tanya si Zulkar. Kalau Datuk datang ke UPM Center, mesti korang kemas-kemaskan center tu, sapu-sapu, cat-cat. Betul tak? Betul tak? Tak dengar si Zulkar, betul tak? Tak adalah sampai mengecat. Yalah. Biasanya tak itulah, maksudnya kita kemas-kemas, kita bersih-bersih, Buka aircon dia siap-siap. Kan? Aircon. Jadi yang dia nampak tu bukannya keadaan sebenarnya. Jadi dia kata, semuanya okey apa? Semua okey apa? Semua cukup apa? Semua lengkap apa? Semua happy apa? Selalunya dia bagi tahu pada hari kejadian. So memang kalau rumput panjang tak sempatlah nak potong. Itu baguslah. Jadi dia tengok keadaan sebenarnya lah. Tapi biasanya kalau macam Agong ke Sultan ke nak melawat, semuanya diorang cat balik lah, diorang tukar lah, diorang apa semua kan. Jadi rakyat better semua suka, gembira, semua sejahtera, aman, makmur. Dah turun adik. Ipu lah kan. Sebab dia tak tengok betul. Kata-kata datang bulan untuk check up dia punya. Ni lah. Okey dah. Dah hantar dah semua. Okey, kita nak rehat ni. Dengar ni. Kita nak rehat ni. Kiri yang habis lah tu. Cakap kuning. Ramos. Okey. Okey dah. Saya mute kan dia. Okey, jadi kita dah hantar dah kepada director kita. Jadi harapnya dengan permulaan ini, maka kita akan dapat terus berhubung direct dengan ketua-ketua kita dan juga director kita. Ya. Jadi cakap je, cerita je. Tak ada apa-apa masalah. Kan? Jangan burukkan orang dah lah. Tapi kita cerita kerja kita. Alat tak lengkap lah, duit tak cukup lah, bocor lah, apa semua. Bocor dah 20 tahun, bocor tak ada duit nak buat. Cakap je lah. Apa? Ini dah peluang nak bercakap kan? Tapi dia tahu kan, kalau tu tapisan banyak sangat kan. Itu yang kita masukkan dengan open communication, a culture of open communication, supaya yang atas dapat terus mendapat maklumat daripada yang bawah, daripada pelanggan. Itu kita nak. Kalau tu banyak tapisan, tak dapat mesej. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita pun membuka laluan kepada ketua-ketua kita di atas untuk mendapat maklumat daripada kita. Contohnya dia mungkin akan telefon si Zulkar, hello si Zulkar. Ini Datuk ni. Nak tanya betul-betul lah si Zulkar, adakah keadaan kita di UPM Center ni betul-betul dalam keadaan yang baik dan sempurna? Betul-betul. Sebetulnya Datuk, itulah peluang si Zulkar nak kita. Sebetulnya Datuk, okey, kalau dia tanyalah kan. Okey. Jadi mungkin juga dia nak tahu keadaan sebenarnya tanpa tapisan. Okey. Jadi ini peluang dia. Okey. Seterusnya, ada satu lagi sebelum kita rehat. Okey, kali ini jangan mengelak, jangan tak buat. Saya nak anda untuk mengantar satu mesej memuji pasangan anda. Gelak kan? Saya pun nak buat sekarang.
Saya pun nak Itu puji hari-hari. pasangan saya. Kalau bujang, Berucap. Cakap direct boleh tak? Cakap direct Tak je boleh. terus. Ada. WhatsApp. Saya pun buat. Saya pun nak hantar mesej pada bini saya ni. Kalau pasangan ada banyak, Ada Pasal duit banyak. banyak. Apa duit banyak? Apa dia? Pasangan banyak. Pasangan banyak. Itu cari masalah sendiri ya tu. Bujang. Ada banyak pasangan, hantar daripada banyak pasangan. Dah sudah hantar. Apa kau hantar Tok Mat? Tengah makan apa? Apa yang kau hantar? Comel lagi ni. Jangan cakap comel lagi ni. Okeylah, comel ni okey. Comel lagi ni. Pujilah. Saya bujang, so dikecualikan kan? Okey. Bujang hantar pada mami atau daddy. Atau kat Captain Jack boleh. Hei. Jangan. Tak payah. Mesej dekat grup. Dah buat belum? Dan Susah betul nak puji suami Susah betul. Tak susah, saya selalu je. Nak puji apa pun boleh. Nak puji misai dia pun boleh. Puji je lah. Kan? Okay. Puji apa pun boleh. Puji misai dia pun boleh. Puji je. Okay. Macam isteri saya selalu puji misai saya. Okey lah tu. Kan? Kalau tak boleh nak puji keseluruhannya, kau pujilah misai dia ke, kau puji apa-apa lah. Macam masakan dia ke, kau puji apa lah. Kan? Spesifik. Okey. Tan Sri Nur Hisham. Oh, Tan Sri Nur Hisham. Ya saya. Kau dah hantar mesej kat bini kau dah? Dah. Tapi sensor ni tak boleh nak share. Okey lah, tak payah share. Tapi kau dah hantar tak? Kau puji tak? Dah. Tadi yang director tu dah hantar dah? Dah. Okey, kau hantar pada siapa? Puan Mem. Panjang lebar. Oh, panjang tu. Macam hantar laporan tahunan. Saya kata. Mesti mem terkejut. Macam hantar apa tu laporan tahunan. Okey, tak apa. Dah hantar tak apa. Okey. Tok Mat, kau dah hantar belum? Tok Mat dah hantar belum pada Mem? Mem pula pada isteri. Tok Mat dah hantar belum? Mute. Apa ada? Dah saya tahu hantar tadi. Kau dah hantar dah? Cakap apa? Cakap comel je. Comel je hari ni. Comel hari ni. Okey. Dah. Aku dah Habis tengok. semalam tak comel je semalam. Semalam tak comel, hari ni comel lah. Nak tengoklah reaksi dia macam mana. Dah tua-tua ni panggil comel ni, akak tengok juga kan. Bini dia muda, Captain. Oh, bini dia muda. Comel. Okey. Snow White dah hantar dah? Tengah karang lagi. Panjang pula dia ni. Dia ni macam buat sesi konfesi pula, confession pula lah. Okey, tak apa. Okey. Yuna dah hantar dah pada tu. Pada your parents. Dah. Okey, bagus. Bagus. Nangis tiba. Dapat Bu Yuna? Awak menangis? Dengan air mata keinsafan. Okey.
Elsa dah. Elsa. Oh, Elsa. Saya sudah, saya puji masakan husband saya sebab sudi masakan sepanjang saya bekerja untuk anak-anak dan saya. Wow, asyik. Kau puji suami kau masak. Siap nangis hebat. juga sebab dia sedia berkorban kan untuk masakkan kami semua buat kerja rumah sebab saya sibuk kan. Oh, Sedialah kemas, dia tolong jagakan kucing untuk saya, segala-galanya lah. oh, okey. Nangis awak type tu ya. Cakap pun nangis ni. Cakap pun nangis ke? Okey. Yalah, mana ada lelaki nak masakkan untuk kita kan, dia tiba dia sudi kan macam tak tahulah. Ada. Ada. Oh, Abang Jeff tak tunjuk skill tu, Abang Jeff. Satu dalam Mentua sejuta. kita banyak skill tu masak. Esa, Betul, lelaki yang macam Esa sebut tu 1 dalam sejuta. Malaysia ada 38 juta, maksudnya ada 38 lelaki yang begitu dalam Malaysia. Okey, salah seorangnya termasuk hang tua. Okey, Datuk Awi dah buat belum Datuk Awi? Datuk Awi, Datuk Awi. Bini sebelah je, ucap kat sebelah je. Okey, message. Okey, bagus. Besok birthday dia, ucap sebelah je. Tapi kau dah message ya? Message pakai mulut. Pakai mulut. Dah. WhatsApp. Ada mesej juga. WhatsApp. Mulut bukan mesej je. Ikut arahan WhatsApp. Type. Jam. Sebab Okey. type ni ada bukti nanti. Ingat? Aduh. Okey. Type. Orang ni bertuah. Sebabnya kita tak buat dalam kelas, dalam bentuk kelas. Kalau masa saya buat untuk AMU dulu, memang saya suruh dia tunjuk kat saya. Saya tengok betul-betul. Saya check seorang-seorang. Tapi ni tak boleh check lah. Saya tanya macam ni je lah. Dapat love. Engkau hantar love ke kau dapat love? Hantuah, kau terima love ke kau yang hantar? Terima. Waduh. Tengok tu. Setelah 30 tahun berkahwin, masih lagi berputik cinta macam baru lagi berkahwin. Aduh. Ini honeymoon forever ni. Okay. Ada, have you sent a message to your husband? I sent already. Are you crying or are you laughing? No, I'm laughing. You're laughing. I can assume something He replied me with 2 question mark. Yeah. Are you out of your mind? What happened to you? What happened to you? Did you knock your head against the furniture? It's okay. Because someone around there, dia it's kata. always like that. The first time is always like that. Yeah, the first time is always like that. So not to worry. Well done. Minnie Mouse dah buat belum? Oh, Minnie Mouse. Dah. Dah WhatsApp dah. Okey, bagus. Jadi kali pertama memang susah. Kali pertama nak WhatsApp mak bapak, kali pertama nak WhatsApp suami, WhatsApp isteri. Pertama kali kita nak puji mereka, nak puji rakan sekerja, nak puji bos kita, nak puji director kita. Memang susah ya. Tapi bila kita dah buat sekali, kita boleh dah mampu buat dengan lebih kerap lagi. Alright, dengan lebih kerap lagi. Okay. Kalau anda mampu, kalau nak buat, boleh pilih. Setiap hari hantar 1 mesej saja. Setiap hari kita hantar 1 mesej saja. Nak hantar kepada siapa, pilihlah nak hantar kepada siapa. Okay. Jadi kalau setiap hari hantar 1 mesej, kumpulan kita ada 11 orang. Maksudnya setiap hari ada 11 mesej yang keluar. Mesej positif daripada kumpulan ini. Okay. Ya. Jadi harapnya orang lain pun akan tengok, aku terima ni lah, si Zuka puji aku lah. Dia pula nak puji orang lain pula. Tercetus pula kat minda, aku pun nak puji orang lain lah. Dia pun pujilah. Kan? Jadi bila kita buat macam ni, senang. Semua orang puji memuji kan bagus. It's positif. Okay? Lepas tu bila kita dah mula memuji,
maka terbuka pula ruang untuk kita berkomunikasi. Kalau ada masalah, kalau sesuatu kita nak minta, nak bagi tahu, mesej terus je. Mesej terus je. Sebab kita dah mula berkomunikasi. Masalahnya kalau kita langsung tidak berkomunikasi, tiba-tiba ada benda yang penting, bangunan terbakar, aku segan lah nak hantar, nak beritahu Datuk ni bangunan kita terbakar ni, terbakar ni. Macam mana Macam mana Mood dia macam mana? Nak hantar ni, nak beritahu ni. Tapi kalau kita dah mula berkomunikasi, kan? Perlu hantar je lah. Perlu hantar je. Kan? Bangunan terbakar pun. Hantar je. Kan? Masalah, problem kan? Hantar je. Tak apa. Ya. Kalau dia nak ambil tindakan, dia akan ambil tindakan. Kalau dia tak nak ambil tindakan, dia akan wakilkan kepada orang lain untuk mengambil tindakan. Ataupun dia hanya dah tahu dah punya okey dah. Dia nak tahu je. Okey je kak, kan? Jadi kita kena berkomunikasi. Right? Jadi kita perlu memberi penghargaan kepada orang membantu kita, pada orang yang banyak membantu kita, dan kita kena bagi dorongan kepada mereka untuk terus membantu kita. Itu kita nak. Okey? Baik. Jadi tanya kepada anda semua, tepukan, clap. Okey. Jadi kita nak rehat sekarang jam 10.55. Okey, kita rehat selama 20 minit. Ya. Jadi masa sekarang 55, maksudnya kita rehat sehingga jam 11 suku. Ya, kalau tak habis makan, tak habis minum kopi pun tak apa, 11 suku, on aja kamera. Anda boleh terus makan dan minum sambil saya menghibur anda. Okey? Boleh 11 sampai 11 suku. Okey. Apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk menyebut hebat. Okey, get ready. 1, 2, 3. Hebat. Okey, bagus. Okey, kita jumpa 11 suku nanti. Okey, bagus.